Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Aiman bin Abdul Halim, nombor pendaftaran A172046. Di kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai Israiliyat. Seperti yang kita faham bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah yang paling mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan rujukan untuk umat Islam. Baik, apa yang dimaksudkan dengan Israiliyat? Israiliyat dari segi maknanya adalah riwayat yang bersumberkan daripada kitab Bani Israel atau riwayat yang berpunca daripada mereka sendiri. Ia berbeza pula dengan istilah Syi'iyat yang mana ia adalah riwayat-riwayat yang bersumber dari kitab-kitab Syiah dan berpunca dari riwayat-riwayat orang Syiah itu sendiri. Seterusnya, mengenai pendapat daripada Az-Zahabi yang mengungkapkan bahawa Israiliyat mengandungi dua maksud, iaitu Israiliyat adalah sejarah atau cerita lama yang masuk ke dalam kitab tafsir dan hadis yang bersumberkan dari Yahudi dan Nasrani atau selain keduanya. Yang kedua, cerita yang dimaksudkan oleh musuh-musuh Islam baik yang datang dari Yahudi ataupun dari sumber yang lain. Hal demikian itu, lalu ia dimasukkan ke dalam tafsir dan hadis. Walaupun cerita itu adalah cerita lama dan memang dibuat oleh musuh-musuh Islam yang sengaja ingin merosakkan akidah kaum Muslim. Seterusnya, menurut pandangan Ahmad Khalil mengenai Israiliyat. Israiliyat ini tersebar luas dalam kalangan umat Islam dalam dua jalan, iaitu yang pertama melalui orang yang sangat tekun mempelajari dan menyebarkan kisah-kisah. Ianya biasanya berlaku di masjid, iaitu orang yang pertama membuat penyebaran kisah-kisah ini adalah oleh Bani Umayyah. Di antara kisah yang terkenal adalah mengenai Abu Musa Al-Aswari bin Salam. Yang kedua adalah melalui para sufi dan orang-orang Syiah, yang mana ia boleh dibuktikan oleh orang-orang sufi yang terlibat dalam penyebaran Israiliyat ini dalam kitab Fihiyah At-Taba'at Al-Ashifa. Kitab ini dipenuhi dengan riwayat-riwayat daripada Taurat. Pengaruh mereka dalam menyebarkan ataupun penyebaran Israiliyat telah dibuktikan oleh seorang orientalis Jerman dalam sebuah buku yang bertajuk Asy-Syi'iyah wa Al-Israiliyat. Yang seterusnya, bagaimana Israiliyat ini boleh terjadi? Baik, berlakunya Israiliyat ini adalah kerana penulisan tafsir pada zaman tabi'in yang tidak menitik beratkan kepentingan kualiti isnad al-hadis yang menjadi sumber rujukan di dalam tafsir bil maksur, yang mana telah menambah lagi faktor perkembangan Israiliyat ini, yang mana ramai di kalangan ahli tafsir pada ketika itu yang mengabaikan metodologi sanad hadis sehingga corak atau cara penafsiran mereka diwarnai dengan unsur-unsur Israiliyat. Secara umumnya, para ulama bersepakat bahawa Yahudilah sumber utama bagaimana tercerminnya kata Israiliyat ini. Apa yang boleh saya simpulkan di sini ialah bahawa Israiliyat adalah kesemua cerita lama yang telah masuk ke dalam tafsir dan hadis yang bersumberkan dari Yahudi dan Nasrani. Dan terbuktinya iaitu dengan bermulanya Israiliyat ini daripada orang Yahudi yang memeluk agama Islam dan terbawa-bawa ajaran mereka yang sebelumnya hingga pemahaman dan penerapan bercampur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Aiman Biramlan, nombor metrik A171946, dan pada bahagian saya akan menerangkan berkaitan dengan sejarah Israiliyat bagi tajuk Israiliyat dalam kitab Tafsir Khazin.
Okey, baik. Secara umumnya saya akan menerangkan apa itu sejarah terlebih dahulu. Sejarah ini menurut istilah adalah penemuan, pengumpulan, pengurusan dan persembahan maklumat terhadap peristiwa silam atau lampau. Dan sejarah juga merupakan satu unsur atau satu aspek, satu medan penyelidikan kepada para penyelidik untuk memeriksa dan menganalisis sesuatu peristiwa dan juga sebagai kaedah dalam mengenal pasti sesuatu peristiwa dan sebagainya. Peristiwa ataupun detik-detik, itu sejarah itu adalah kegunaan untuk kita mengenal pasti dan ia digunakan oleh para penyelidik. Okey, baik, itu secara ringkasnya apa itu sejarah. Dan dalam pada bahagian ini, pada sejarah Israeliat ini, saya akan menerangkan dua bahagian yang penting, iaitu pertama sejarah Israeliat secara umum dan sejarah perkembangan Israeliat dalam penafsiran. Okey, baik. Okay, terlebih dahulu sebelum kita mendalami apa itu sejarah Israeliat, sebab kita perlulah mengetahui apa itu Israeliat terlebih dahulu. Israeliat ini merupakan perkataan jamak dari mufrad Israeliah yang dinisbahkan kepada Bani Israel. Okey, dan dalam bahasa Ibrani bermaksud hamba Allah dengan penggabungan Isra yang bermaksud hamba, manakala Il bermaksud Allah. Okey, dan Bani Israel ini ialah merujuk kepada Nabi Yaqub, iaitu keturunan kepada Nabi Yaqub alaihissalam, iaitu Bani Israel. Israel itu dinisbahkan juga dimasukkan kepada Nabi Yaqub, dan bukan Israel itu adalah Zionis yang menentang Palestin. Okey. Israeliat bermaksud berita atau cerita yang diambil daripada pendeta atau ahli kitab yang terdiri daripada Bani Israel itu sendiri, termasuk juga dari Yahudi dan Nasrani. Okey, Israeliat ini adalah cerita, kisah-kisah yang dibawa oleh pendeta-pendeta ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan sebagainya, iaitu daripada golongan Bani Israel itu sendiri, iaitu Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Itu Israeliat, cerita yang dibawa. Okey, baik. Menurut Dr. Muhammad Husin Al-Dhahabi, Israeliat pula dari aspek terminologi ialah perkhabaran, periwayatan dan kisah-kisah yang bersumberkan khususnya Yahudi atau Nasrani yang telah mewarnai pengkajian tafsir dan sunnah. Okey, faham maksudnya? Ia ini adalah perkhabaran, periwayatan dan kisah-kisah yang sumbernya daripada Yahudi, Nasrani. Okey, seterusnya antara lain maksud Israeliat pula dalam secara umumnya pula adalah bermaksud cerita atau peristiwa yang dibawa dari sumber Israel. Jadi jelaslah Israeliat ni dari Bani Israel, dari Yahudi dan Nasrani. Okey, baik. Kita akan pergi sejarah Israeliat secara umum lah. Okey. Menurut kajian Ramzi Nana'a, perbahasan Israeliat secara khusus bertemakan istilah Israeliat ini sebenarnya adalah bermula pada zaman kontemporari. Dan pengkajian ilmu tafsir dan ilmu sejarah, maksudnya masih baru lagi pengkajiannya, walaupun ianya adalah istilah yang telah lama ada, tapi pengkajian masih di era zaman kontemporari. Okey, bagi sejarah kemunculan Israeliat ni adalah bermula daripada penghijrahan kaum Yahudi ke semenanjung Arab. Kaum Yahudi ni apabila mereka berhijrah, mereka akan mengekalkan ideologi, warisan, kepercayaan mereka dan sebagainya. Walaupun mereka berhijrah ke tempat lain, mereka akan mengekalkan benda itu turun-temurun. Okey, baik. Dan sebagai contoh, kitab-kitab yang turunkan kepada mereka berlaku kesalahfahaman yang sepatutnya sebagai cahaya dan hidayah. Dan kesalahfahaman itu boleh dilihat dalam penghuraian Taurat, iaitu kandungan-kandungan lembaran syarah Talmud, dongengan, kurafat dan cerita-cerita batil yang terdapat dalam kitab-kitab mereka yang sepatutnya adalah sebagai hidayah dan cahaya. Okey, baik. Dan itu merupakan punca-punca asal bagi tercetusnya Israeliat itu sendiri, yang banyak terdapat dalam setengah kitab-kitab tafsir, buku sejarah, kisah-kisah dan peringatan-peringatan. Okay, itu secara amnya itu apa itu sejarah Israeliat. Okey, insya-Allah. Seterusnya kita pergi pada bahagian yang kedua, iaitu itu sejarah perkembangan Israeliat itu sendiri dalam penafsiran. Okey, baik. Ianya merupakan kesan daripada perkembangan kaum Yahudi, iaitu ahli kitab yang telah berpindah ke tanah Arab pada tahun 70 Masihi. Okay, macam saya cakap, mereka berhijrah kan, membawa ideologi, pemikiran, warisan mereka dan pengalaman mereka lama, ilmu yang mereka masih ada. Okay. Perkembangan Israeliat dapat dilihat melalui kewujudannya dalam penafsiran daripada zaman para sahabat radhiyallahu anhum.
ia bermula pada zaman para sahabat. Apabila masyarakat sukar untuk memahami penerangan tafsiran yang disampaikan oleh para sahabat, dan ini membuatkan mereka merujuk pada ahli kitab yang telah masuk Islam. Okey. Kerana masyarakat pada waktu tersebut tidak dapat memahami jalur penafsiran dari para sahabat, walaupun ianya adalah daripada Rasulullah yang telah menyampaikan kepada para sahabat dengan cara yang sempurna, tapi berkemungkinan besar masyarakat tidak dapat memahami jalur penafsiran tersebut, dan ini membuatkan masyarakat bertanya kepada ahli kitab. Okey. Kerana Israiliyat ini sudah mula dari zaman para sahabat dan seterusnya pada zaman tabi'in pula khususnya. Okey, baik. Macam mana dia daripada ahli kitab dia jadi rujukan? Sebab ahli kitab dapat menjawab soalan mereka hasil daripada maklumat sedia ada daripada sumber rujukan agama mereka. Iaitu macam saya cakap, apa yang pengalaman mereka, sumber rujukan mereka, iaitu daripada kitab-kitab mereka, nabi-nabi mereka, pendeta-pendeta dan sebagainya. Itu membuatkan mereka boleh menjawab berkaitan dengan tafsiran-tafsiran Quran, kisah-kisah dan sebagainya. Itu membuat ahli kitab menjadi rujukan. Okay, baik. Dan seterusnya, sejarah perkembangan Israiliyat dan penafsiran yang juga dapat dilihat pada zaman tabi'in. Saya cakap macam ni boleh pada zaman tabi'in. Sebenarnya perkembangan Israiliyat di dalam penafsiran ini juga sebenarnya adalah akibat daripada metodologi penulisan tafsir di zaman tabi'in, iaitu ahli tafsir dalam penafsiran terdapat ramai ahli tafsir pada ketika zaman tabi'in tidak mengambil berat dan mengabaikan metodologi sanad al-hadis. Ini membuatkan unsur-unsur Israiliyat itu ada di dalam kitab-kitab tafsir pada zaman tabi'in, dan ini dibuktikan oleh dibuktikan oleh Dr. Muhammad Husin Al-Dahabi, iaitu beliau menyatakan terdapat di antara 6 buah kitab tafsir yang jelas mengandungi unsur-unsur Israiliyat. Terdapat 6 buah kitab tafsir yang mengandungi unsur-unsur Israiliyat, termasuk juga tafsir yang kami kaji dalam dalam tugas kami, iaitu kitab tafsir Al-Khazin. Okey. Jadi itu adalah antara secara mudahnya, secara ringkasnya, sejarah Israiliyat itu sendiri, sejarah Israiliyat itu secara umum dan sejarah Israiliyat itu secara dalam penafsiran. Okay. Dan akhir sekali kita perlu berusaha dalam mengenai penyusupan Israiliyat dan hadis palsu dalam karya-karya tafsir. Pelbagai cadangan dan pendapat telah dihuraikan oleh ulama dan ilmu Islam sebagai cara untuk kita menangkis, memahami, supaya cara-cara kita mengenal pasti ciri-ciri Israiliyat, supaya kita lebih berhati-hati dalam memahami dan menerima sesuatu tafsiran. Dan cara menangani Israiliyat yang disepakati ialah penghasilan karya bertemakan Israiliyat secara khusus. Dan cara menangani Israiliyat yang disepakati oleh para ilmuwan dan ulama adalah dengan penghasilan karya bertemakan Israiliyat secara khusus, kerana ia masih menjadi satu bualan ilmuwan Islam dan masih menjadi isu semasa berkaitan dengan Israiliyat dan tafsiran. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Yang seterusnya ialah latar belakang dan biodata Al-Khazin. Al-Khazin atau nama sebenarnya ialah Ala ad-Din ataupun Alauddin Abu Hasan Ali Abu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Umar Ibnu Khalil Al-Shaqil Al-Baghdadi Al-Syafi'i Al-Khazin. Beliau lahir di kota Baghdad pada tahun 678 Hijrah dan beliau wafat pada tahun 741 Hijrah, iaitu pada akhir bulan Rejab di kota Halab, Aleppo. Yang seterusnya, beliau juga terkenal dengan beberapa nama. Antaranya ialah Ala ad-Din ataupun Alauddin dan Abu Al-Hasan. Namun beliau lebih dikenali dengan nama Al-Khazin yang membawa maksud sang penjaga, kerana beliau merupakan seorang penjaga kepada buku-buku di majlis tasawuf. Selain itu, nama julukan Al-Khazin ini diberikan kepada beliau kerana dikaitkan dengan tahap keilmuannya yang tinggi. Semasa hayatnya, Al-Khazin pernah berguru dengan Ibnu Dawalib ketika beliau masih di Baghdad. Dan yang seterusnya, beliau juga pernah berguru dengan Al-Qasim, Ibnu Mudhaffir dan Wazirah binti Umar ketika beliau berada di Damsyik. Al-Khazin juga terkenal dengan tahap keilmuannya yang tinggi
dan beliau mempunyai ilmu yang banyak oleh kerana beliau sering terlibat dengan aktiviti-aktiviti ilmiah. Selain beliau menjadi seorang mufassir, beliau juga seorang muhaddis dan beliau juga seorang sufi. Dan seterusnya ialah Al-Qazin juga banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab, dan beliau juga mengajarkan sebahagian daripada karangannya itu kepada orang lain. Terdapat beberapa kitab karangan karya Al-Qazin, iaitu yang pertama ialah Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani Al-Tanzil, iaitu tafsir Al-Qazin. Seterusnya Syarhu Umdatul Ahkam, dan yang terakhir ialah Maqbul Al-Manqul, iaitu sebuah kitab hadis yang mempunyai 10 jilid. Di dalam kitab tersebut, beliau mengumpulkan hadis daripada Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Ahmad bin Hanbal, Kutub Sittah, Al-Muwatta' dan Sunan Ad-Dar Al-Qutni. Dan beliau juga ada mengulas tentang sirah nabawiyah. Selain itu, Al-Qazin juga dikatakan seorang ulama sufi yang mempunyai kepribadian yang baik dan lemah lembut. Beliau juga dikatakan seorang yang berwajah tampan. Kitab tafsir yang disusun Al-Qazin, atau lebih dikenali sebagai tafsir Al-Qazin, adalah bukan nama sebenar kitab tersebut. Akan tetapi, nama sebenar atau nama rasmi kitab tafsir tersebut ialah Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil. Penamaan kitab tersebut, iaitu Tafsir Al-Qazin ini, adalah mungkin bertujuan untuk kepentingan praktikal sahaja, iaitu untuk mengaitkan populariti beliau, memandangkan beliau merupakan seorang yang sangat terkenal pada zamannya. Dan yang seterusnya ialah sedikit latar belakang kitab tersebut. Kitab Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil ini selesai disusun pada hari Rabu, atau tepatnya pada bulan Ramadan, pada tahun 725 Hijrah, iaitu pada tanggal 10 Ramadan. Kitab ini telah disusun oleh Al-Qazin sebagai iktisar ataupun gambaran keseluruhan daripada kitab Ma'alim At-Tanzil yang disusun oleh Al-Baghawi. Ibnu Taimiyah juga ada menyebutkan bahawa kitab tafsir ini merupakan iktisar ataupun gambaran keseluruhan daripada kitab tafsir yang disusun oleh As-Sa'labi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahwal Masri bin Yusuf, nombor matrik A1719110. Saya akan membicarakan tentang Israiliyat dalam kitab tafsir Al-Qazin. Pertama sekali, dalam surah Sad ayat ke-21 hingga 24, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang bermaksud, "Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad setiap perbicaraan dua orang yang berselisihan ketika mereka memanjat tembok tempat ibadah, lalu iaitu ketika mereka masuk pada Nabi Daud, lalu dia terkejut melihat mereka. Mereka berkata kepadanya, janganlah takut, kami ini adalah dua orang yang berselisihan. Ada seorang dari kami telah berlaku zalim kepada yang lain, oleh itu hukumlah di antara kami dengan adil, dan janganlah melampaui batas keadilan, serta pimpinlah kami ke jalan yang lurus." Dan ini ayat ke-23. Sebenarnya orang ini ialah seorang sahabat, iaitu saudaraku. Ia mempunyai 90 seekor kambing dan aku mempunyai seekor sahaja. Dan pada itu dia mendesakku dengan berkata, serahkanlah yang seekor itu kepadaku, dan dia telah mengalahkan aku dalam merundingkan perkara itu. Nabi Daud berkata, sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepadamu dengan meminta kambing itu sebagai tambahan kepada kambing-kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bergaul dan berhubungan dalam berbagai-bagai lapangan hidup, sesetengahnya berlaku zalim kepada sesetengah yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sedang mereka amatlah sedikit. Dan Nabi Daud setelah berfikir, mengetahui sebenarnya kami telah mengujinya, iaitu Allah telah mengujinya dengan peristiwa tersebut. Lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merendahkan dirinya sujud setiap ia rujuk kembali, iaitu ia bertaubat kepada Allah. Ulasan kepada ayat tersebut atau penghayatnya, berdasarkan ayat tersebut, Al-Qazin telah menyatakan bahawa syaitan telah datang kepada Nabi Daud AS dalam bentuk burung merpati yang cantik secara tiba-tiba ketika Nabi Daud sedang berfikir untuk mengadili dua orang yang bertelingkah.
Ya, merujuk kepada ayat tersebut juga Al-Khazin menceritakan tentang seorang wanita cantik yang telah membuatkan Nabi Daud jatuh cinta terhadapnya, sehingga Nabi Daud ini berusaha memisahkan wanita tersebut dengan suami. Ketika dia mengikuti merpati emas, dia berjumpa dengan seorang wanita cantik yang membuatkan dia terpikat. Nabi Daud itu terpikat. Jadi kisah tersebut dikatakan bersumber Israiliyat, kerana mustahillah bagi seorang Nabi itu dia bersifat keji ataupun bersifat mazmumah dengan berusaha untuk memisahkan dua pasangan kerana dia mencintai wanita tersebut. Dia dikatakan dia berusaha untuk memisahkan pasangan tersebut. Seterusnya adalah pada surah Al-Anbiya ayat ke-83 dan 84. Allah berfirman, maksudnya, dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika ia berdoa merajuk pada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang engkaulah sahaja yang lebih menasihani daripada segala yang lain yang menasihani. Maka kami perkenankan doa permohonannya, lalu kami menghapuskan penyakit yang menimpanya, serta kami kurniakan kepadanya keluarga dengan seganda lagi ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada kami supaya bersabar dan mendapat balasan yang baik. Nasam bagi ayat tersebut, Al-Khazin menceritakan tentang kisah Iblis yang mempunyai rasa iri hati terhadap Nabi Ayub. Al-Khazin juga menceritakan tentang Allah mengurniakan kepada Nabi Ayub dengan kekayaan sehingga baginda menjadi orang yang terkaya, yang memiliki tanah, memiliki binatang ternak, memiliki hamba dan sebagainya. Iblis dengan perasaan iri hatinya meluahkan kepada Allah bahawa Nabi Ayub mentaati dan mensyukuri Allah kerana Allah telah kurniakan harta yang melimpah ruah kepadanya. Lalu Allah telah berkata kepada Iblis, lakukanlah apa yang Iblis inginkan terhadap Nabi Ayub AS. Berdasarkan kata-kata Allah tersebut, Iblis telah memusnahkan harta Nabi Ayub. Namun perbuatan tersebut tidak masih walaupun Iblis itu melakukan perbuatan tersebut, itu memusnahkan harta Nabi Ayub, namun Nabi Ayub tetap mentaati Allah. Seterusnya Iblis berjumpa Allah dan rasa tidak puas hati lah kerana Nabi Ayub masih mentaati Allah kan. Sebenarnya Iblis memiliki izin untuk menyiksa Nabi Ayub AS, anak-anak Nabi Ayub AS. Sebenarnya Allah macam yang sebelumnya juga Allah mengizinkan Iblis untuk melakukan hal tersebut. Lalu Iblis pun berjumpa dan menyiksa anak Nabi Ayub AS, namun perbuatan tersebut juga tidak mengganggu ketaatan atau ketaatan Nabi Ayub AS kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Iblis juga selain daripada memusnahkan harta, menyiksa anak Nabi Ayub, menghancurkan ataupun memberi penyakitlah berkesan pada tubuh Nabi Ayub, namun perbuatan tersebut tidak mengganggu ketaatan Nabi Ayub kepada Allah. Dan akhir sekali Iblis telah berjumpa dengan isteri Nabi Ayub. Dia menemukan Nabi Ayub ketika itu sakit. Iblis beritahu kepada isteri Nabi Ayub jika isterinya mahu penyakit Nabi Ayub itu sembuh, isterinya perlu beritahu kepada Nabi Ayub untuk menyembelih kambing kerana Iblis, bukan kerana Allah, supaya penyakit Nabi Ayub tersebut sembuh. Huraiannya tidak masuk akal lah, mustahil lah bahawa sebenarnya ada sesuatu kisah yang buruk terhadap prinsip atau akidah, dan hal ini perlu ditolak. Sebenarnya tidak dapat diterima bahawa dakwah Nabi Ayub AS disampaikan kepada manusia dalam keadaan dirinya cacat dan maksudnya dalam ayat tersebut Al-Qadhi ada menceritakan tentang penyakit Nabi Ayub itu hingga ada ulat, itulah yang
Macam tidak masuk akal jika berlaku demikian. Macam mana Nabi Ayub itu menyeru ataupun menyampaikan dakwah kepada umatnya dalam keadaan sebegitu. Sebenarnya ada dalil yang sahih tentang dialog antara iblis dengan Allah, yang mana iblis meminta izin daripada Allah untuk menyakiti Nabi Ayub. Tak ada dalil yang sahih lah. Itu hanya cerita disebutkan Israiliyat sahaja. Kesimpulan daripada perbincangan kita adalah Israiliyat yang digunakan dalam tafsir Al-Qazin kebanyakannya setengahnya adalah berkisah tentang kisah Nabi dan umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Contohnya kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Daud dan sebagainya. Riwayat-riwayat Israiliyat yang dikenakan dalam kitab tafsir boleh memberi kesan buruk bagi dakwah jika tidak ditapis dengan baik, kerana kisah yang diceritakan bukanlah sahih daripada Al-Quran dan Sunnah. Sumber Israiliyat diterima kerana tidak menyentuh konsep akidah dan ditolak berita Israiliyat ataupun kisah Israiliyat yang batil dan tiada sandaran yang kuat. Oleh demikian, unsur Israiliyat ini ataupun kisah Israiliyat perlulah diperhalusi dengan baik sebaik mungkin supaya tak menimbulkan fitnah kepada agama Islam dan demi menjaga kesucian agama Islam. Sekian sahaja daripada saya. Wallahu a'lam.